Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan jawatan kuasa Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 akan diteruskan. 9 perkara telah diputuskan dan beberapa perkara lain dalam perbincangan. Antaranya melibatkan pindaan undang-undang Parlimen selain penyerahan kuasa kawal selia elektrik kepada Kerajaan Sabah. Itu akan diteruskan, seperti yang sudah tahu, belum ada dalam sejarah penubuhan Malaysia ada komitmen dan pelaksanaan jauh lebih cepat. Itu semua kita boleh lakukan. Kemudian isu 40%. Jawatan kuasa teknikal, Ketua Setiausaha Perbendaraan telah berjumpa dan mengadakan mesyuarat awal teknikal dari segi persiapan dengan Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri. Perdana Menteri turut memberi komitmen untuk menyerahkan 40% hasil daripada Sabah mengikut peruntukan sedia ada. Perdana Menteri berucap pada Majlis Sentuhan Madani bersama rakyat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Hala tuju pembangunan negeri diteruskan menerusi SMJ 2.0 termasuk penerokaan ekonomi biru. Ia selaras matlamat membawa Sabah ke tahap kemajuan dan kesejahteraan lebih tinggi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ia dilaksana menerusi pembangunan Taman Perindustrian Ekonomi Biru di Kudat, Taman Perindustrian Minyak dan Gas di Beaufort serta Taman Teknologi Tinggi dan Semikonduktor antara Kota Belud dan Kota Marudu. Kerajaan juga fokus kepada 3 keperluan asas rakyat, bekalan air, elektrik dan pembangunan jalan raya. Lebih 1.2 bilion diperuntukkan untuk menaik taraf sistem air, manakala 765 juta bagi projek Southern Link Sabah untuk atasi gangguan elektrik. Selain itu, 52 rumah mesra SMJ akan dibina dan bantuan bulanan RM300 diteruskan kepada 100,000 penerima miskin. Datuk Haji J menekankan hubungan erat dengan persekutuan penting bagi mempercepat pembangunan dan penyelesaian obligasi hasil 40% demi rakyat Sabah. Kita percaya hubungan yang akrab antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat bukan sahaja diperlukan tetapi sangat penting dalam menjamin kemajuan yang berterusan. Ini termasuklah isu-isu berkaitan kedaulatan dan keselamatan serta hal-hal lain yang menyentuh soal perpaduan dan kenegaraan. Kebun dapur dilihat sebagai kerjasama kerajaan dan rakyat untuk memperkukuh sosioekonomi keluarga melalui penanaman dari rumah. Program bukan sahaja mengurangkan kebergantungan terhadap bekalan luar, malah meningkatkan keselamatan makanan komuniti. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata kementerian bekerjasama dengan PBT, Jabatan Pertanian dan komuniti setempat untuk memperluas program. Mereka juga boleh memberikan idea sama-sama untuk berusaha seramai mungkin masyarakat mendapat impak dia. Jadi inilah yang saya cuba menanamkan dalam kementerian, ada hubungan di antara jabatan untuk membantu masyarakat. Penduduk pula menyifatkan kebun dapur sebagai inisiatif praktikal yang mengurangkan perbelanjaan harian. Apa yang dia sebut itu kebun dapur tu, jadi saya sokong lebih baik kebun dapur tu, dia tanam buah-buahan, palapa pokok saya di depan rumah itu untuk asas. Lepas itu dia ada asas sudah, baru dia boleh pergi tanam di kebun. Baiklah untuk penduduk di sekitar kampung sebab untuk menambah pendapatan keluarga isi rumah di kawasan penduduk di sinilah. Sama ada di sekolah maupun di tempat kerja, budaya buli perlu dihentikan serta dicegah di semua peringkat. Ketua Konservator Hutan Datuk Frederick Kugan menegaskan masyarakat harus mengamalkan sikap tolak ansur, saling menghormati dan memperhebat kerjasama bagi memastikan budaya negatif ini dapat dihapuskan sepenuhnya. Pentinglah bagi memupuk semangat kerjasama, teamwork. Dengan adanya teamwork tu maka tidak adalah timbul bahawa kajian-kajian sedemikian. Dan ini perlu dia dipupuklah dari masa ke masa bagi memastikan bahawa teamwork ada, tiada buli, teamwork ada dan kerja produktif.
Frederick ditemui RTM selepas merasmikan larian Pi Wajah Hentikan Buli yang berlangsung di Kompleks Sukan Sandakan. Dengan membuat program seperti ini, kami berharaplah tujuan kami untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, especially masyarakat di Sandakan inilah, supaya mereka tahu apa itu buli actually. Dan juga memberi kesedaran kepada mereka bawa ini supaya membuat kebaikan daripada keluarga dari awal. Lebih 300 peserta mengikuti larian anjuran Pi Wajah ini yang melibatkan 2 kategori, 5 km dan 10 km. Menjelang pembentangan Belanjawan Sabah 2026, usahawan sektor pembinaan berharap menerima insentif khususnya bagi kontraktor kecil ia bagi memastikan mereka terus berdaya saing. Mewakili golongan ini, Datuk Adham Abdul Hamid berkata kontraktor kecil masih bergelut dengan modal dan aliran tunai, menyukarkan mereka berkembang tanpa sokongan kerajaan negeri. Seperti mana kita tahu, jika bajet ini diperkasarkan, dia akan terbentuknya satu chain reaction. So, dia akan lagi memperhebatkan industri-industri hiliran seperti hardware dan seterusnya. So, manfaat ini akan terus dirasai di rakyat kebanyakan di bawah. Beliau juga mencadangkan kerajaan negeri dan GLC menyediakan kredit mudah, pemotongan cukai atau skim insentif pembelian bahan binaan. Insentif ini bukan sahaja membantu kontraktor kecil bertahan tetapi tingkatkan kapasiti mereka sertai lebih banyak projek pembangunan rakyat sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan sektor pembinaan Sabah. 400 kanak-kanak diraikan sempena Majlis Convocation Tadbika Perpaduan Daerah Kota Kinabalu bagi tahun 2025. Berucap merasmikan majlis ini, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Sabah, Rina Abi Harun menyifatkan majlis ini bukan penamat, sebaliknya permulaan kepada perjalanan ilmu yang lebih luas, lebih mencabar dan penuh harapan untuk masa depan negara. Menurutnya, kejayaan anak-anak tadbika daripada menghafal rukun negara, membaca dengan yakin hingga berdiri di pentas memberi ucapan jelas membuktikan peranan tadbika perpaduan sebagai titik mula pembentukan sahsia, ilmu dan perpaduan. Beliau berharap potensi anak-anak ini akan terus berkembang sekaligus menjadi generasi penerus pembangunan negara. RTM membuka platform lebih besar kepada artis baharu Sabah. Ia dilaksana menerusi projek penghasilan 2 single baharu khusus untuk mengetengahkan artis kelahiran negeri ini ke arus perdana. Salah seorang artis terpilih, Elia Guntabit, menyifatkan projek ini satu pendedahan yang amat baik kepadanya sebagai artis muda. Salah satu juga expose yang bagus bagi anak-anak seni di Sabah lah, di mana kita boleh mempromosikan bakat-bakat, salah satu bakat dari Sabah. Macam saya ni kira macam wakil lah, yang sebenarnya bakat Sabah di Sabah ni banyak yang hebat-hebat macam tu. Elia menyanyikan lagu baharu ciptaan Dato' Moghzani berjudul Dia Lebih Tahu. Beliau berharap lagu baharu ini dapat diterima peminat di seluruh negara. Sementara itu, pengarah muzik RTM Dato' Moghzani Ismail berkata, projek ini merupakan kesinambungan usaha menyediakan platform kepada artis muda memiliki karya sendiri. Kita telah sedang membuat single untuk artis-artis muda kelahiran RTM dan yang pernah terlibat dalam program-program RTM, dan ini merupakan satu projek untuk memberi peluang kepada artis-artis yang baru mempunyai lagu mereka sendiri. Projek ini dijangka menjadi pemangkin kepada lebih banyak kerjasama RTM dalam mengangkat bakat muzik dari Sabah ke peringkat lebih luas. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Selepas ini berita pagi Sarawak bersama Nursila Talaha. Salam Malaysia Madani.